Bertemu kembali. Aliran trafik internet di Malaysia menyaksikan peningkatan ketara sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bermula 18 Mac lalu yang memberi kesan kepada kelajuan internet. Baik, dengan itu, hari ini kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Serantau Kumpulan E.co dan Pengarah Urusan E.co Malaysia, Wan Zainal Adli di talian ketika ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Zainal, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih, saya baik. Ya, Alhamdulillah. Baik, Encik Wan Zainal. Seperti sedia maklum ya, sejak penularan COVID-19 dan permulaan konsep norma baharu mula, apakah peranan yang dimainkan oleh telekomunikasi? Ya, saya berpendapat bahawa telekomunikasi memainkan peranan yang sangat penting semenjak mula menularnya COVID-19. Daripada mulanya pada 18 bulan Mac, di mana kita diperintahkan untuk menghadkan pergerakan. Saya merasakan telekomunikasi sedikit sebanyak telah menyumbang dan membolehkan masyarakat kita masih berfungsi dalam masa kita dalam PKP. Seperti kalau dari segi pekerjaan, meeting-meeting diadakan secara online, dari segi perniagaan, banyak perniagaan yang kita lihat berpindah daripada kedai kepada perniagaan online, dan dari segi bersosial juga kan kita lihat ramai terpaksa menggunakan telekomunikasi untuk masih lagi berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, dan seperti mana yang telah dilaporkan sehingga kan mungkin masa PKP juga telekomunikasi digunakan untuk upacara-upacara perkahwinan. Walaupun tak semua yang aktiviti yang kita telekomunikasi dapat menyokong, seperti aktiviti yang memerlukan physical presence ya, seperti pelancongan. Tapi saya rasa telekomunikasi dapat memberi satu alternatif kepada dalam bentuk hiburan, dalam bentuk video. Saya tengok masa PKP penularan, ramai orang menggunakan TikTok dan online gaming. So saya rasa telekomunikasi telah banyak menyumbang dan menyokong kita semasa kita dalam berada di PKP dahulu dan sekarang. Okey, baik. Adakah permintaan terhadap telekomunikasi masih meningkat semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan? Ya, saya ada data hampir seperti mana yang telah disebutkan juga. Saya ada data yang pada depan saya semasa 2 bulan pertama PKP, Malaysia telah menyaksikan broadband melonjak pada 32%, persidangan digital atau meeting online telah melonjak sebanyak 3,180%, berita online pun naik, e-dagangan, pembelian barangan runcit telah meningkat sebanyak 600% dan banyak lagi seperti online video streaming. So kami banyak melihat bahawa selagi kita melalui fasa ini, permintaan untuk telekomunikasi akan terus melonjak dan permintaan ini akan terus meningkat. Baik, adakah Cik Wan Zainal sendiri rasa trend norma baharu ini akan berterusan? Ya, saya rasa walaupun dalam keadaan kita PKP mula untuk longgar, mungkin dalam masa akan datang insya-Allah mungkin COVID akan ada penyelesaian untuk COVID. Tapi dalam masa kita di PKP ini dan banyak pengajaran yang kita dapat daripada masa kita berada di MCO selama 3 bulan, dan banyak juga syarikat-syarikat kini sedang menyimak semula semua SOP dan cara bekerja. Kalau dulunya kita fikirkan kata setiap kaki tangan tu perlukan ada office, perlukan ada telefon sendiri, tapi sekarang ni kita mungkin fikirkan satu fenomena untuk working from home ni mungkin jadi satu fenomena yang tetap kan. So saya rasakan trend ni akan berterusan, dan banyak juga elemen-elemen daripada yang kita laksanakan semasa PKP akan terus menjadi norma tetap. Okey, adakah infrastruktur telekomunikasi juga dapat menyumbang kepada pemulihan ekonomi Malaysia? Ya, saya memang menganggapkan bahawa
dalam Malaysia terus untuk masuk fasa pemulihan ekonomi, infrastruktur telekomunikasi atau telekomunikasi itu sendiri adalah elemen yang penting untuk menyokong semua industri. Seperti yang disebutkan tadi, dari sektor perniagaan, social, gaming, saya rasa telekomunikasi akan sentiasa memberi dan menyumbang terhadap pemulihan ekonomi dan ekonomi seterusnya selepas ini. Baik, pada pendapat Cik Wan Zainal secara peribadi sendiri, adakah pendigitalan lebih mustahak dan mendesak untuk kesiapsiagaan sekiranya dilanda wabak pada masa depan? Ya, saya rasa proses digital ni kebanyakannya syarikat atau secara individu pun selalunya menjadi satu agenda yang perlu untuk satu-satu syarikat atau badan untuk menjadi lebih daya saing di masyarakat kita atau di perusahaan kita. Tapi saya rasa dengan adanya dan pengajaran daripada apa yang kita lalui semasa COVID-19, saya rasa agenda digital ini perlu dipercepatkan. Dan saya banyak berbincang dengan rakan-rakan industri dan rakan-rakan yang mereka yang mempunyai perniagaan sendiri. Mereka menganggapkan bahawa mereka perlu percepatkan lagi proses digital. Mereka harus untuk mengguna teknologi-teknologi yang ada untuk menyokong perusahaan mereka dan ialah seperti yang saya sebut tadi, dengan adanya PKP dan cara norma yang baru, ia hanya akan mempercepatkan lagi dan akan memberi lebih more urgency terhadap apa yang perlu dibuat untuk memastikan syarikat-syarikat, individu perniagaan untuk lebih berdaya saing dan juga untuk menjadi for sustainability lah, untuk mereka terus berkekal dan berniaga dan mendapat keuntungan yang baik. Itu pendapat peribadi saya. Okey, baik. Terima kasih Encik Wan Zainal atas perkongsian yang bermanfaat kepada penonton Bernama TV itu tadi. Dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.